kesempurnaan, lagi maha suci dari sebarang sifat kekurangan dengan kehendaknya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sambungan kita Risalah Al-Misbahul Munir. Pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan antum sekalian para muhibbin rahimakumullah di dalam rahmat dan redha Allah sentiasa insya-Allah. Muka surat 76 perenggan yang keempatnya, muka surat 76, Misbahul Munir 76, pembahagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya sifat maknawiyah. Yang keempatnya yakni daripada yang keempat daripada empat bahagian. Jadi sifat 20 yang telah dihuraikan secara tafsil terbahagi kepada empat bahagian. Bahagian yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Artinya ada. Kenapa dipanggil ada itu sifat nafsiyah? Kerana apabila dikatakan ada sesuatu, maka serta-merta kefahaman kita menuju kepada diri sesuatu yang ada itu. Jadi sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan zat, sifat yang disandarkan kepada diri sesuatu. Jangan lupa, sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan, yang disandarkan kepada diri sesuatu, dengan makna sifat yang nak menerangkan, sifat yang nak menceritakan, sifat yang nak menunjukkan tentang diri sesuatu yang ada itu. Dengan sebab itu dipanggil ada itu sifat nafsiyah. Bila dikatakan ada Allah, maka serta-merta kefahaman kita menuju kepada sifat-sifat yang selayaknya dengan zat Allah Ta'ala. Bila disebutkan ada Allah, bagi mereka yang ada ilmu, pengetahuan, kefahaman tentang sifat-sifat yang bersangkut paut dengan zat Allah, maka mereka akan mengerti apabila disebutkan ada Allah, maka serta-merta di dalam hati mereka menuju kepada suatu zat yang mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya. Suatu zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang tidak bertempat, yang tidak berpihak, yang tidak berjirim dan berjisim, yang ilmunya bertakluk kepada segala sesuatu, sedia kala lagi, yang kekal ada selama-lamanya, tidak akan binasa dan sebagainya. Itu pentingnya mengenal tadi, penting mengenal Allah Ta'ala. Baik, yang keduanya dipanggil sifat salbiyah, yaitu sifat yang dibangsakan ataupun sifat yang bangsa tidak, sifat yang menafikan
menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah Ta'ala. Ada 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bin nafsih, dan wahdaniyah. Kerana tiap-tiap sifat salbiyah itu nak menafikan barang yang tidak layak dengan Allah. Contohnya qidam, bererti sedia kala, yang memberi maksud tidak baharu ataupun tidak ada permulaan. Baqa artinya kekal, yang bermaksud kewujudan Allah Ta'ala itu tidak berkesudahan ataupun tidak menerima binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Allah dan dengan segala sesuatu yang memberi maksud tidak serupa Allah Ta'ala, zatnya, sifatnya, perbuatannya dengan segala sesuatu yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, bermaksud tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia dan tidak berhajat untuk menumpang sesuatu. Wahdaniyah, ketunggalan dengan maksud tidak berbilang-bilang zat, sifat dan perbuatannya. Itu semua dah dihuraikan. Dah dihuraikan dulu. Maka semua sifat-sifat salbiyah itu diterjemahkan dengan tidak. Itu makna menafikan. Kita tidak mengerti, kita tidak akan faham apa maksud sedia kala, melainkan bila kita mengatakan sedia kala itu tidak ada permulaan. Bila disebut tidak ada permulaan, baru kita faham apa maksud sedia kala Allah. Bila kita sebut tidak binasa, baru kita faham maksud kekalnya Allah. Bila kita sebut tidak berbilang-bilang, baru kita faham maksud ketunggalan. Bila kita sebut tidak serupa, baru kita faham maksud bersalahan. Begitulah. Kemudian yang ketiganya, kuliah kita sebelum ni, sifat ma'ani. Apa pula sifat ma'ani? Ada 7 selepas daripada sifat-sifat salbiyah tu. Selepas daripada sifat-sifat salbiyah tu 7 tu, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Maka bila disebut sifat ma'ani, menunjukkan sesuatu sifat yang ada sungguh-sungguh pada Allah. Sifat yang ada sungguh-sungguh, diri sifat ada pada zat Allah. Contohnya qudrat, sifat perkuasa Allah. Jadi sifat perkuasa Allah tu ada sungguh-sungguh. Sehingga kalau seandainya Allah membukakan hijab, seandainya Allah mentajallikan, maka harus dilihat sifat qudrat Allah, tetapi tetap mukhalafah, tidak serupa dengan sesuatu. Jadi sifat qudrat tu ada. Kita dah belajar, kita dah buat contoh hari tu kan, yakni kertas. Faham tak? Ingat lagi tak contoh tu? Sifat putih pada kertas lain, sifat nipis pada kertas lain. Betul tak? Warna putih itu dipanggil sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh di kertas. Jadi kita boleh tengok putih tu, boleh nampak putih tu, kerana putih itu jenis ada, jenis sifat yang ada. Berbeza dengan sifat nipis. Berbeza dengan sifat nipis. Nipis itu sifat kertas juga, tapi dia bukan jenis yang ada. Nipis itu sifat yang bangsa faham pada akal sahaja, yang dipanggil apa? Amrun i'tibari. Ulang kaji balik Abang tu kena ada kitab. Kalau boleh rakam tuan-tuan.
rakam. Balik rumah free masa dengar balik. Ada handphone, boleh rakam. Tak payah rakam gambar, rakam suara je. Free balik rumah ke petang-petang ke tak boleh tidur, buka kitab balik, dengar balik. Sebab kadang-kadang dalam kelas kita tak boleh nak ambil semua, tak boleh nak faham semua, tak boleh nak. Bila ada rakaman kita boleh ulang macam tu. Itu cadangan kalau nak cepat. Orang yang cepat faham, cepat dapat perbaiki amal ni. Kalau lambat faham, payahlah nak baiki. Kita nak baiki sesuatu amalan kita kena faham. Kalau tak faham, kita nak baiki macam mana? Jadi kefahaman tu lah kita kena usahakan. Ada pun yang memberi faham tu Allah, bukan usaha kita. Tapi hukum adatnya, siapa bersungguh dia cepat faham. Siapa bersungguh dia cepat faham. Baik, jadi malam ni seterusnya sambungan sampai kepada bahagian yang keempat daripada empat. Malam ni sampai bahagian yang keempat daripada empat. Nafsiyah dah sudah, salbiyah dah sudah, ma'ani dah sudah. Malam ni nak cerita tentang ma'nawiyah pula. Ada berapa sifat ma'nawiyah? Ada 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, sampai kaunuhu mutakalliman. Dulu dalam huraian sifat-sifat maknawiyah dulu dah diterangkan juga secara tafsir ni. Ini ruangan ni dikira kesimpulan. Jadi kalau faham di situ dulu, fahamlah di sini. Yang keempat dipanggil sifat maknawiyah. Apa ertinya? Terjemahan Melayunya maknawiyah. Erti maknawiyah yang bangsa ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani, sifat yang disandarkan kepada sifat ma'ani, yakni sifat yang bangsa melazim. Tambahlah ai satu, yang bangsa melazimi. Sifat yang melazimi. Apa maksud melazimi? Melazimi ni sesuatu yang mestilah. Dia tak boleh berasing. Lazim, satu kelaziman, satu kemestian. Lazim, sifat yang melazimi dan melekat, berdempet akan sifat ma'ani di zaman. Nak cerita, nak bagi tahu, sifat maknawiyah ni suatu sifat yang tak boleh diasingkan daripada ma'ani. Itu maksud melazim, tak boleh asing. Bila ada ma'ani, mesti ada maknawiyah. Tak boleh ada ma'ani, maknawiyah tak ada, tak boleh. Dia melazimi. Apa sifat maknawiyah? Suatu sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani, yang melazimi akan sifat ma'ani dan melekat akan sifat ma'ani di zat, yakni di zat Allah. Baik, kita buat contoh untuk mendekatkan kepahaman. Buat contoh untuk mendekatkan kepahaman. Baik, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kertas kita ni, ini sifat makhluk. Yang kita nak buat contoh ni sifat makhluk, nak mendekatkan faham apa sifat maknawiyah. Yang mana hakikatnya sifat maknawiyah kita tak sama dengan sifat maknawiyah Allah. Cuma nak dekatkan faham. Baik, kertas ni dipanggil apa? Zat, diri, benda, diri sesuatu. Kemudian sifat ma'ani pada kertas ni kita ambil warna putih. Warna putih ni sifat ma'ani. Sebab tu penting bila sebut sifat ma'ani, faham tak?
sifat yang ada sebenarnya. Kalau bila sebut ma'ani kita tak faham lagi, tu payah. Sebab tu istilah-istilah tu kena ambil cepat-cepat. Bila sebut sifat ma'ani tak dah, sifat yang ada sungguh-sungguh. Tak apalah mengaji, terus mengaji terus mengaji, jangan putus asa. Orang yang mengaji walaupun tak diberi faham oleh Allah, tetap diberi pahala oleh Allah, tetap diampunkan dosanya oleh Allah, tetap diredai oleh Allah, tetap mendapat rahmat daripada Allah, tetap termasuk dalam golongan penuntut ilmu. Kalau dia matinya syahid, husnul khatimah. Jadi abaikan, maknanya faham tak faham itu bukan urusan kita. Urusan kita berusaha, belajar, bersungguh-sungguh, betulkan niat, jaga adab. Lepas tu minta kepada Allah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi. Rezeki, ilmu tu rezeki. Baik, jadi kertas namanya zat, warna putih namanya sifat ma'ani yang ada pada kertas. Baik, bagaimana warna putih ni boleh ada pada kertas ni, sedangkan dia benda lain-lain? Benda lain-lain, zat kertas benda lain, sifat putih benda lain. Macam mana boleh duduk pada kertas ni? Macam mana boleh duduk warna putih tu pada kertas? Jawabnya, kerana ada satu lagi sifat yang berperanan melekatkan warna putih pada kertas. Ada satu sifat yang peranan kerja dia melekatkan putih itu di kertas. Boleh faham setakat tu? Jadi sifat yang menyebabkan warna putih duduk pada kertas itulah yang dipanggil sifat ma'nawiyah. Itulah sifat ma'nawiyah. Yang membolehkan warna putih ni ada pada kertas tu ma'nawiyah. Jadi kita kalau nak buat ringkasan fahamnya, maknawiyah tu macam, seolah-olah macam gam. Macam, bukan gam, macam. Sebab peranan dia nak melekatkan, nak membolehkan. Betul tak? Jadi maknawiyah tu macam gam, bukan gam. Peranan dia tu nak melekatkan warna putih, nak membolehkan warna putih duduk di kertas. Kalau tidak ada maknawiyah tadi, kalau tak ada maknawiyah tu, warna putih ni tak boleh ada pada kertas. Boleh faham tak? Kalau tak ada maknawiyah, warna putih tak boleh ada pada kertas ni. Yang membolehkan adanya warna putih itu di kertas adalah dipanggil sifat maknawi, sifat maknawiyah. Begitu. Itulah dia sifat maknawiyah. Suatu sifat, suatu kelakuan yang duduk di antara ada dan tiada. Tengok balik huraian. Sebab tu saya kata kalau ada boleh rakam. Tempat susah boleh dengar banyak kali kat rumah. Nak dengar 40 kali boleh. Tak faham boleh ulang, boleh tak faham dengar boleh ulang. Macam tu. Nak harap kuliah kita sebulan sekali, bulan 2 kali. Gitu. Kemudian katanya musannif lagi, dan iaitu sifat maknawiyah ada 7. Dah kata melazimi sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani ada 7, maka yang berlazim dengan dia pun ada 7 lah.
Yang kemudian daripada sifat ma'ani tersebut, iaitu kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang maha kuasa. Baik, kaunuhu qadiran, mana satu sifat maknawiyahnya? Kaunuhu qadiran, mana satu sifat maknawiyahnya? Kaunu, jangan lupa kaunu tu, perkataan kaunu itulah sifat maknawiyah. Dah huraian itu awal kitab, awal bab, itu dah huraian. Kaunu hu qadiran, yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah adalah perkataan kaunu, yang diterjemah Melayunya dengan adalah ataupun keadaan. Itu maknawiyahnya. Jadi kaunuhu qadiran adalah Allah Ta'ala qadiran, yang maha berkuasa menjadikan sesuatu, membinasakan sesuatu. Jadi kaunuhu qadiran ini adalah suatu sifat yang dipanggil ma'nawiyah. Yang kedua, kaunuhu muridan, keadaan ataupun adalah Allah Ta'ala itu muridan, yang maha menentukan sesuatu, yang maha mengkehendaki sesuatu perkara mungkin. Jangan lupa ta'alluq sifat-sifat ma'ani itu, jangan lupa lah. Bila sebut qudrat, apa ta'alluqnya? Peranan qudrat apa? Menjadikan sesuatu perkara mungkin, meniadakan sesuatu perkara mungkin. Itu ta'alluq sifat qudrat. Sifat qudrat tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib dan juga perkara yang mustahil. Jangan lupa, kerana perkara yang wajib itu sesuatu yang tidak boleh berubah menjadi tiada, dan perkara yang mustahil itu tidak boleh berubah menjadi ada. Dengan sebab itu qudrat tidak berta'alluq kepada perkara wajib dan mustahil. Kemudian muridan ataupun iradah, kita sifat iradah, sifat penentu, sifat berkehendak Allah. Begitulah juga berta'alluq hanya kepada perkara yang harus sahaja, perkara mungkin sahaja. Ada pun perkara yang wajib itu bukan ditentukan oleh Allah kewujudannya, kerana perkara yang wajib itu sesuatu yang sudah memang sedia kala ada, bukan adanya kerana ditentukan oleh Allah. Berbeza dengan kita alam ini, kita makhluk ini, kewujudan kita ini ditentukan oleh Allah. Jadi seandainya Allah tidak menentukan, kalau Allah tidak mengkehendaki kewujudan saya dan tuan-tuan ni, nescaya kita tidak akan wujud sedia kala lagi, dan selama-lamanya kita tidak akan wujud. Jadi kewujudan kita makhluk duduk di dalam ta'alluq peranan sifat iradat Allah. Begitulah juga perkara yang mustahil. Perkara mustahil pun tidak masuk di bawah urusan ta'alluq iradat Allah, kerana perkara yang mustahil itu adalah sesuatu yang memang sedia kala lagi tiada dan kekal tiada selama-lamanya. Perkara yang tidak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Itu perkara mustahil. Contohnya anak Tuhan, sekutu Tuhan, itu semua perkara mustahil. Benda yang memang tidak wujud, bukan tidak wujudnya sebab Tuhan tidak kehendak. Berbeza dengan perkara mungkin yang tak wujud lagi. Anak kita yang tiada lagi, cucu kita yang tiada lagi, itu perkara mungkin. Maknanya tiada lagi cucu cicit tuan-tuan ni kerana Allah tidak kehendak. Kalau Allah kehendak, akan ada lagi cucu yang seterusnya. Kerana cucu ni masuk dalam perkara mungkin, perkara harus, bukan mustahil. Cucu tu manusia
manusia tu makhluk, orang panggil mungkin lah. Bila mungkin harus dia anak Tuhan. Perkara mustahil atau harus atau wajib. Bila mustahil memang tiada semata-mata, bukan penting ngaji ilmu tauhid ni, tapi sayang ramai sombong tak nak ngaji. Ramai sombong tak nak ngaji ilmu tauhid. Wajib ngaji, laki, perempuan, suami, isteri wajib ngaji tauhid. Asal hukumnya suami wajib mengajar isteri ilmu tauhid. Berdosa suami tak mengajar isteri ilmu tauhid, tanggunglah dosa tu. Sebab itu kalau kita tak boleh ngajar, bawa dia mengaji. Kalau tak boleh bawa dia mengaji, carikan guru ngajar dia tauhid. Sebab itu masuk di bawah kewajipan suami, bukan semata-mata memberi rumah, pakaian dan makan minum sahaja. Banyak suami yang terlepas tanggungjawab. Nafkah yang bangsa dunia ditunaikan, nafkah yang bangsa akhirat tidak ditunaikan. Itu nanti kita kena jawab di hari kiamat. Wajib suami mengajar isterinya ilmu fardu ain. Wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Sama macam semayang. Tak semayang berdosa, tak semayang Allah benci. Suami yang tak mengajar isterinya ilmu fardu ain pun Allah benci. Maka kenalah kita bertindak. Kalau tidak mahu dibenci oleh Allah, cari jalan. Bawa mengaji, ajak mengaji. Ataupun di hukum asalnya suami ini dia kena keluar cari ilmu fardu ain dan balik mengajarkan di rumah. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Mengaji kat masjid surau, bila dah tahu pandai balik rumah ajar isteri. Baik tauhid, baik tasawuf, baik fiqh, baik tajwid. Wajib suami pandai 4 ilmu ni, kerana dia diwajibkan mengajar isteri dan anak dia. Kalau dia tak buat, dosa tak mengajar tauhid lain, dosa tak mengajar fiqh lain, dosa tak mengajar tasawuf lain, dosa tak mengajar tajwid, makna yang nak pakai dalam sembahyang. Dosa tanggung sampai bila-bila. Kalau 50 tahun dah duk pikul dosa tu. Kalau mati, bawa dosa tu sekali. Nanti hari kiamat Allah akan tanya, kenapa tak ajar isteri ilmu fardu ain? Jangan kita terlupa suami. Jangan kita ingat dah bagi rumah, dah bagi kenderaan, dah bagi duit, dah belikan pakaian, dah bagi belanja, kita dah jalankan tanggungjawab. Belum lagi, ada lagi tanggungjawabnya, mengajar fardu ain. Berapa ramai suami yang mengajar fardu ain anak bini dia? Dan isteri tahu ke tidak? Isteri tahu ke tidak suami wajib ajar, bukan wajib bagi duit. Isteri kena tahu yang suaminya wajib mengajar dia kenal Tuhan, yang suami wajib mengajar dia bersihkan hati, yang suaminya wajib mengajar dia cara melakukan amal ibadat. Tapi berapa ramai je suami isteri yang tahu? Sebab tu dia diam je. Suami tak ajar dia fardu ain, dia diam. Kena minta, bila awak nak mengajar saya tauhid? Saya tak kenal Tuhan. Kalau isteri akidahnya sesat, suami bertanggungjawab. Kalau isteri akidahnya tergelincir, suami bertanggungjawab. Sebab tu suami wajib mengajar akidah pada isteri ini, supaya isterinya tahu. Kita wajib tak jaga akidah? Isteri pun macam
Macam mana dia nak menjaga akidah kalau dia tak ada ilmu? Takkan dia nak jaga akidahnya pakai senduk, pakai sulit? Betul tak? Isteri kita wajib memiliki akidah yang betul. Dia pun wajib jaga akidahnya daripada tertipu dengan fahaman-fahaman yang menyesatkan. Dah macam mana dia nak jaga kalau dia pun tak tahu, dia tak ada ilmu tentang tauhid, sifat Tuhan pun dia tak tahu? Sebab tu wajib suami mengajar. Kalau disyirik, kita bertanggungjawab. Begitulah juga wajib membersihkan hati daripada sifat yang haram. Kita suami wajib menjaga hati kita daripada sifat yang haram. Betul tidak? Ujub, riya, takabur, sum'ah, hubbud dunya, sum'ah dan macam-macam lagi. Isteri kita wajib tak? Macam mana dia nak membersihkan hati sedangkan dia tak ada ilmu tentang bagaimana cara nak membersihkan hati? Jadi bila ada dalam hati isteri kita penyakit hasad, dengki, ujub, riya, takabur, sum'ah, kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Sebab kita tak mendidik dia macam mana cara nak bersihkan hati, nak jaga hati. Fiqah, kalau isteri kita solatnya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah, bab haid nifas dia tak tahu, kita bertanggungjawab. Sebab kita yang kena memastikan dia pandai cara ibadat. Sebab tu wajib suami mengajar ilmu fiqah pada suami dia, isteri dia. Jadi banyak lagi tanggungjawab yang belum dilaksanakan. Bertuahlah kalau ada suami yang isterinya mengaji. Bertuahlah. Isteri yang mengaji ini isteri yang nak tolong memudahkan urusan suaminya di hari kiamat besok. Dia nak meringankan urusan suaminya di hari kiamat besok, supaya Allah tidak menyalahkan dia kenapa tidak memberi didikan. Sebab tu isteri jangan menjadikan alasan suami kita tak nak mengaji, kita pun tak mengaji. Jangan. Itu bukan alasan. Itu bukan lesen untuk isteri duduk bersenang-senang dengan kejahilan. Isteri kena keluar cari ilmu. Sebab dia juga hamba Allah, dia juga wajib menunaikan ibadat dengan betul. Suami tidak ada hak melarang isterinya keluar menuntut ilmu fardu ain. Batu isteri boleh melanggar perintah suami, yang melanggar, yang menghalang dia belajar fardu ain tidak termasuk di dalam kategori isteri yang derhaka kepada suami. Kalau isteri tadi tidak mengendahkan larangan suami dia, saya tidak redha kalau seandainya kamu keluar pergi belajar, saya tak redha. Dah, jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Tidak memberi mudarat. Maknanya suami yang tidak redha kepada isteri yang nak mentaati perintah Allah. Faham kamu puan? Kita malah mengaji, sedang molek, suami pun tak suruh. Kita malah ngaji, sedang molek, suami tak suruh. Mengantuk disorongkan bantal. Tak boleh. Ada tadi orang tanya, Ustaz, buat apa? Macam mana suami suruh pergi mengaji pun dia tak mau? Itu dosa dia. Suruh suami semayang, suami tak nak semayang. Suruh suami tutup aurat, suami tak nak tutup aurat. Suruh suami mengaji fardu ain, kesuruh ke masjid, dia tak mau. Itu dosa dia dengan Allah. Dosa dia dengan Allah. Kita isteri sebagai penasihat, kita ingatkan dia, awak semayang, awak pergi ngaji. Tak apa, dia tak nak. Kita pun wajib menuntut ilmu fardu ain. Jadi jangan menjadikan alasan suami tak nak taat kepada Allah, kita pun meninggalkan kewajipan kepada Allah.
wajib mengaji. Cakap elok-elok awak tak nak mengaji tak apa. Saya nak maklumkan pada awak malam ni saya nak pergi kelas. Adabnya. Suami kata tak boleh, kita keluar. Keluar juga rumah. Tidak dipanggil isteri derhaka, kecuali isteri nak pergi mengaji ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah kalau suami kata jangan, tak boleh. Tapi kalau wajib, langgar aja. Tak ada masalah. Dia suami yang derhaka kepada Allah, suami yang derhaka, suami yang dayus, menghalang isteri menunaikan kewajipan terhadap Allah. Jadi kita dah bagi tahu. Bertindaklah. Sebab besok kalau kita mati dulu, kita kena soal. Bukan suami mati kemudian isteri mati dulu, mereka tak tanya sebab apa. Ini tanggungjawab suami dia. Biarlah dia relax dalam kubur ni. Nah, kita kena tanya. Sembahyang kita salah, kita kena jawab. Akidah kita salah, kita kena jawab. Lepas tu kalau suami tidak mendidik isterinya berdoa, isteri kena pergi cari isteri. Kita tak boleh membagi alasan, ya Allah suami saya tak ajar. Tak boleh. Syarat online pun boleh ngaji. Betul? Betul ke tidak? Tak ada alasan tak boleh belajar. Tak boleh lah ustaz, nak pergi suruh anak berseriang hari ni, bersepah anak ni, macam mana nak pergi suruh orang ramai? Online boleh. Tak ada alasan. Dan suami kita pun besok kena tanya, kenapa tak mengajar isteri? Sebab tu ramai nanti suami yang Allah humbankan dalam neraka dengan sebab tidak mendidik isterinya, memberi didikan ilmu-ilmu tadi, sehingga amalan isterinya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Suami rajin ke surau, mau solat berjamaah tak tinggal, kuliah tak tinggal, tapi isteri dibiarkan dalam kebodohan, isterinya dibiarkan dalam kejahilan, isterinya dibiarkan beribadat mengikut hawa nafsu. Nanti suami-suami yang macam ni Allah akan humbankan dalam neraka, dan segala pahala amal kebajikannya akan dipindahkan kepada isteri dan anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Jadi bertindaklah cepat sebelum mati. Isteri ngaji. Suami kita tak nak ngaji, kita ngaji. Suami tak nak sembahyang, kita solat. Kalau kita nak buat benda wajib sampai suami memberi mudarat, contohnya kita nak mengaji dia tak bagi, kita nak sembahyang dia tak bagi. Kalau kita sembahyang mengaji dipukulnya kita, pergi jabatan agama. Dah ada alasan yang harus untuk meminta cerai, boleh. Faham tak? Suami apabila melarang isterinya menunaikan kewajipan kepada Allah, maka si isteri tadi ada hak untuk meminta fasakh. Maknanya boleh minta cerai dengan suami, dan dia tidak dilaknat oleh Allah kerana alasannya itu alasan yang diharuskan dalam agama. Faham tak tahu? Faham tidak? Isteri dia ada hak. Sebab tu isteri kena ngaji, kalau tak kena tipu dengan laki kita. Laki kita kan suka nipu. Awak jangan pakai tudung. Awak pakai tudung, saya tak redha. Awak tak masuk syurga. Ingat, anak kunci syurga awak bawah tapak kaki saya. Bohong je kita. Kita pun keluarlah rumah freehand. Aku bukan tak nak pakai tudung, suami suruh, suami larang, jadi aku kena taat. Kalau tak taat nanti aku tak masuk syurga. Suruh taat perkara yang Allah redha, perkara maksiat tak wajib taat. Begitu. Sedang molek lah, kita pun memang tak nak pakai tudung, suami pula larang, sedang elok lah, muafakat tu. Na'udzubillah. Habis. Itu iklan tu, iklan sambilan ni. Iklan tu tak ada keluar dalam TV tu kan. Dia jarang-jarang dia keluar. Kira rezeki dia tu. Ni jadi satunya, suami jangan nak sedap goyang kaki selagi kita tak mengajar isteri kita berdoa. Jaga.
belikan rumah bini kita seorang 3 biji, kereta 10 biji seorang, duit 8,000 sebulan. Fardu ain tak bagi, jaga tak selamat lagi tu. Ada kewajipan besok Allah tanya, kenapa isteri kau semayangnya salah, kenapa isteri kau akidahnya sesat, kenapa isteri kau hatinya penuh dengan penyakit hasad, dengki dan macam-macam. Isteri jawab, ya Allah saya tak tahu, saya main semayang aja, suami tak pernah ajar pun, dia bagi saya duit je sampai muak saya. Ilmu fardu ain dia tak pernah ajar pun. Suami kena panggil pula. Kenapa tak ajak? Saya dah ajak dia, ya Allah. Berapa kali? Sekali lah sebelum kahwin dulu. Tu tak ada dah. Suami isteri kata, awak ajak saya sekali, cuba dulu awak ajak saya tiap-tiap hari, awak ajak boleh jadi saya akan pergi. Ni awak ajak saya sekali je. Kena kita jaga baik-baik. Saya dah ajak awak tak nak. Bertekak kat sana. Dan siapa nak masuk dalam neraka tuan-tuan? Kalau kita suami isteri, neraka duduk depan, Allah nak tolak salah seorang ni, siapa nak wakil? Api neraka kat depan kita, suami isteri ni belum kena tolak lagi, siapa nak wakil terjun? Isteri sanggup terjun sayangkan suami? Ni buat cerita ni bukan cerita dongeng ni. Besok neraka depan kita. Suami isteri salah seorang wajib dihumban. Contoh diberi pilihan, siapa nak wakil terjun? Suami lah. Nampak kat dunia, nampak tak tuan? Kat dunia kita dapat jawapan dah, nampak? Dekat dunia kita dah dapat jawapan dah. Dia orang pun tak sanggup nak terjun dalam neraka demi suami dia. Sebab tu jaga baik-baik. Kat rumah ni makan bersuap, tidur sebantal, pergi pasar malam sama, lepak pantai sama, jaga kat sana besok. Siapa nak terjun dalam neraka tu? Maka isteri akan cari kesalahan suami, suami akan cari kesalahan isteri, asalkan dirinya selamat tidak terjun dalam neraka. Jadi nak selamat, isteri tunaikan tanggungjawab yang Allah suruh, suami tunaikan tanggungjawab yang Allah suruh. Jadi bila mana-mana suami isteri jalankan tanggungjawab seperti yang Allah perintahkan, contohnya isteri ataupun suami tidak akan boleh berhujjah ke atas isteri yang dah melaksanakan tanggungjawabnya. Dia tetap diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau isteri tadi tidak menjalankan tanggungjawabnya seperti yang Allah suruh, mana ada peluang suami nak menyalahkan dia besok. Begitulah juga sebaliknya. Kalau suami dah jalankan tanggungjawabnya seperti yang Allah perintahkan, tiba-tiba isterinya tak nak ikut, maka isteri tadi tidak akan boleh menyalahkan suaminya. Dia akan bertanggungjawab atas dosanya sendiri. Nampak tu, masing-masing kena belajar mengaji tanggungjawab masing-masing. Aku sebagai suami, apa tanggungjawab yang Allah pikulkan atas diri aku kepada isteri dan anak-anakku? Isteri pun belajar apa tanggungjawab aku sebagai seorang isteri kepada suami. Supaya nanti tidak ada ruang orang nak berhujah atas diri kita, sebab kita buat benda betul. Siapa nak terjun kat dunia, dia cakap lah, suami lah terjun. Dekat dunia tuan-tuan. Nampak tak ada? Balikkan naik kereta. Sanggup awak balikkan on the way. Kuat ada yang datang sekali lah tadi. Yang datang sekali kuat ada lah. Suami pun datang, malam ni isteri pun datang. Balikkan suami je. Tergamak awak Dah saya tak sanggup, kena bakar. Jangan main-main tuan. Kat sini kata lagu sanggup korban apa saja, lautan api sanggup dia kena, pembohong itu semua, tak payahlah. Kemudian katanya musannif lagi. Jadi kaunuhu tu ada 7.
Jadi tujuh ni sifat maknawiyah ni ada tujuh. Kaunu ni mana kaunu tu ada tujuh, bukan makna satu. Kaunu berkongsi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, berkongsi pada satu kaunu tu, bukan. Kaunuhu ta'ala qadiran lain, kaunuhu ta'ala muridan kaunuhu yang lain pula, kaunuhu sami'an kaunuhu yang lain pula. Jadi ada tujuh kaunu ada tujuh. Sebab tu dipanggil akwan ataupun ahwal maknawiyah, ada tujuh. Tak apa, tak faham situ tak apa, yang penting wajib i'tiqad Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Itu yang wajib, itu yang mesti diiktikadkan. Makna aku yakin, aku percaya sungguh-sungguh Allah bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah. Itu cukup dah, padu ain. Itu padu ain dah. Jangan menafikan sudah, jangan tak percaya sudah. Sebab sifat maknawiyah itu sifat kamalat, sifat jangan dinafikan pula. Jangan kata Allah tidak bersifat dengan maknawiyah, jangan. Sebab sifat maknawiyah itu sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Jangan dikatakan Allah tidak bersifat dengan sifat maknawiyah pula, kufur. Adapun kita tak faham, kalau orang tanya sifat maknawiyah tu apa sebenarnya, aku pun tak berfaham lagi dah. Tak apa, tak berdosa, tak berdosa. Yang wajib kita i'tikad Allah bersifat dengan maknawiyah. Jangan kata Allah tak ada sifat maknawiyah, jangan. Dan kaunuhu mutakalliman, dan dibilang sifat itu sifat kaunuhu artinya keadaan, maka kaunuhu ataupun keadaan itulah yang melazim atau melekat iakan sifat-sifat ma'ani di zat. Dan sebab melazim ia akan sifat ma'ani, itulah dinamakan sifat maknawiyah. Sebab dia tak boleh berpisah dengan maknawiyah, itulah dipanggil sifat dia tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani, itulah dipanggil sifat maknawiyah, sifat yang dibangsakan kepada ma'ani. Adapun qadirun, perkataan qadirun qaf alif dal ra, qadirun, perkataan muridun mim ra ya dal, muridun, hayyun sami'un basirun mutakallimun, itu ia bukan sifat. Itu bukan sifat. Bila sebut qadirun, dengar baik-baik bunyi dia tu, qadirun, qaf alif dal ra, qadirun, itu bukan sifat. Jangan kata qadirun tu sifat Allah pula. Qadirun bukan sifat, sifatnya kudrat. Kudrat tu sifat. Jangan sembang belakang dah. Jangan sembang belakang. Hormat majlis dulu. Qadirun tu sifat, qadirun bukan sifat. Qadirun bukan sifat. Qadirun tu makna Melayunya apa? Yang berkuasa. Yang berkuasa. Yang berkuasa itu adalah zat Allah. Bila sebut yang berkuasa, zat Allah. Kudrat baru sifat. Kudrat tu sifat berkuasa. Kalau qadirun, yang berkuasa. Yang berkuasa itu zat Allah. Bila saya kata yang putih, yang putih apa? Kain. Betul tak? Sifat pun putih. Putih sifat. Bila sebut yang putih, sifat ke kain? Masin, sifat ke apa? Masin. Bila sebut yang masin apa? Garam. Faham tak tu? Yang masin garam, sifat masin. Yang putih kain, putih sifat. Ku putih produk kecantikan. Kemudian kata musannif lagi, tu. Jadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila disebut qadirun, muridun, itu bukan sifat, itu zat Allah. Zat Allah. Wahai yang maha berkuasa, contohnya waktu kita berdoa, wahai yang maha berkuasa. Apa maksud tu? Yakni wahai Allah yang bersifat dengan kuasa, tu maksud. Wahai yang mendengar, maksudnya apa? Wahai Allah yang bersifat dengan pendengar. Kita bukan doa gini, wahai pendengar, kita tak kata gitu. Kita tak kata wahai pendengar, dah. Kita kata wahai yang mendengar, iaitu Allah yang bersifat dengan pendengar. Wahai yang kuasa, yakni wahai Allah yang bersifat dengan kekuasaan. Wahai yang maha melihat, wahai yang melihat, maksudnya wahai Tuhan, wahai zat yang bersifat dengan melihat. Begitulah seterusnya. Bahkan terkena kepada zat tu sendiri. Bila sebut yang berkuasa, nak tunjukkan diri zat Allah yang bersifat kuasa tu. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh, yakni yang bercantum dengan qadirun hingga akhir, maka itu bukanlah sifat maknawiyah, bahkan kena kepada thamaratus sifat, yakni kegunaan sifat yang diijma' akan dia oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Maksudnya begini, bila sebut yang berkuasa, kita sebut yang berkuasa, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui, ini muafakat di antara kita ahli sunnah dan juga mu'tazilah. Mu'tazilah ke Syiah ke siapa ke, duk kata Allah yang berkuasa. Yang khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah yang berselisih pendapatnya, iaitu mana? Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu zat dan Allah Ta'ala ada sifat. Allah itu ada sifat dia, iaitu mana sifat Allah? Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu dan sebagainya. Itu kita ahli sunnah. Kita beriktikad Allah itu zat, dan zat Allah itu ada sifat-sifat yang tertentu seperti kudrat, iradat dan sebagainya. Mu'tazilah, dia kata Allah itu adalah semata-mata zat sahaja. Allah tidak ada sebarang sifat. Nampak tak beza dia? Mu'tazilah, dia tidak percaya Allah ada sifat. Kita percaya Allah ada sifat. Contohnya beginilah tuan-tuan, kita ahli sunnah, kita percaya kain ni benda yang ada. Kita percaya kain ni benda ada. Dan kita juga percaya pada kain ni ada sifat, iaitu sifat putih. Betul tak? Kita percaya kain ni, kain putih tu sifat dia, dan dipanggil yang putih. Mana ada tiga? Diri kain, sifat putih, dan kita panggil yang putih. Mu'tazilah, dia kata kain dan yang putih aja, sifat putih tak ada. Kalau ditanya orang yang berpahaman Mu'tazilah, kita kata kain ni putih tak? Kain ni warna putih tak? Kain ni yang putih tak? Dia kata ya, kain ni adalah kain yang putih. Lepas tu kita tanya dia, warna putih ada ke tidak? Dia kata tak ada. Dia kata warna putih tak ada, tapi kain ni pun tu Mu'tazilah. Senang tak nak faham? Pening tak? Warna putih tak ada, tapi putih. Pening tak? Kita warna putih tu ada, sebab tu kita kata kain ni kain yang putih, sebab ada warna putih. Dia tak percaya sifat. Dia kata Allah tak ada kudrat, tapi Allah kuasa. Allah tidak ada iradat, tapi Allah maha menghendaki. Allah tidak ada ilmu, tapi Allah mengetahui. Itu Mu'tazilah. Kita dah, Allah ada sifat kudrat dan dia berkuasa. Allah ada sifat ilmu dan dia maha mengetahui. Allah
Allah ada sifat berkehendak dan dia maha menentukan sesuatu. Allah ada sifat melihat dan dia maha melihat. Allah ada sifat pendengar dan dia maha mendengar. Itu kita ahli sunnah. Mu'tazilah dah, dia kata Allah tidak ada sifat-sifat tu, tapi Allah mendengar, melihat, mengetahui dan sebagainya. Itu Mu'tazilah. Maka hendak perhatilah engkau kita lah. Kita naklah perhati, maknanya mengaji dah betul-betul, fahamkan, teliti, pelan-pelan, baik-baik. Hendaklah kau perhati bersungguh-sungguh. Maknanya jangan main-main, bersungguh. Supaya kita dapat membezakan, supaya kita dapat memahami dan dapat diserapkan di dalam ibadat kita. Selesailah huraian-huraian yang sabit bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan jalan tafsil, iaitu 20 sifat dan lawan-lawan pun 20 sifat, beserta pula dengan dalil-dalil naqli dan dalil akli. Makna sehingga sini selesai dah huraian secara perincian tentang sifat-sifat yang mesti ada pada Allah sebanyak 20. Dah diperincikan satu persatu, yang mana sifat-sifat 20 daripada wujud sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman ni adalah sifat yang telah dimuafakat oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib setiap laki-laki dan perempuan belajar, mengerti, memahaminya dan pegang dalam hati sungguh-sungguh. Ni 20 dah selesai. Dah selesai dibacakan. Fahamnya entahlah. Jangan kata dah selesai ni tak nak ngaji dah Selesai baca, selesai faham, beres. Kalau selesai baca taknya faham, belum beres lagi. Jangan kata aku dah ngaji dah sifat 20. Lama jugalah, bila kurang dalam 2 tahun dah, lebih kurang macam tu dah selesai dah. Faham ni dah? Taknya faham pun. Tak lepas tu benda ain, tak lepas, kena ngaji lagi. Kena ngaji, jangan ingat selesai baca je, kena faham kan. Kalau tak faham, boleh berhenti tak? Tak boleh. Siapa lari daripada belajar ni hukumnya haram. Sebab ilmu ni wajib. Sungguh. Kalau sunat tak apa, wajib. Mau tak mau kena buat. Faham tak faham kena tak ada, hanya tinggal gitu. InsyaAllah faham lah tu. Banyak dah fahamnya tu insyaAllah. Tapi tak selesai lagi. Ini baru cerita yang wajib, betul? Yang mustahil ni belum lagi. Tapi yang mustahil dah sudah dah. Di sini dalam kitab ni disebut sekali. Wajib mustahil dia letak sekali. Sifat yang harus bagi Allah belum lagi. Maknanya belum settle lagi. Jangan ada angan-angan nak berhenti nak tengok mana dia orang nak tengok nanti siapa yang berhenti. Ngaji je, insyaAllah boleh. Cukup dah sekadar itu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah, sungguh istiqamah, semangat. InsyaAllah kalau ada urusan, kalau boleh settlekan awal, jangan ganggu masa kita belajar. Adjust waktu. Orang nak jumpa, contoh nak jumpa, boleh nanti sebelum kuliah lah, petang ke, ataupun kalau nak jumpa petang tak dapat, malam lepas kuliah boleh. Jangan ganggu masa kuliah kita. Jangan. Kalau tak nanti apa lah, kita tak dapat ngaji istiqamah. Cuba uruskan masa kita. Kalau ada apa urusan, cuba, maksudnya usaha jangan ganggu masa belajar kita. Kecuali tak boleh elak dah, itu lain lah. Itu dia nak istiqamah. Mudah-mudahan Allah redha kita semua. Allah memberikan kepada kita sekaliannya yang hadir yang mengikuti segala kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan untuk mereka yang hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesihatan, keafiatan, umur yang panjang untuk melakukan ibadat, perbaiki amal. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki yang halal dan berkah untuk kita melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita suami yang bertakwa, yang bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Mudah-mudahan Allah jadikan isteri yang taat, yang isteri mudah-mudahan dijadikan isteri yang taat kepada suami, kerana ketaatan kepada Allah.
Allah. Jadikan isteri yang taat kepada suami kerana taat kepada Allah, kerana takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada kecelakaan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Salat.